Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Nama saya Muhammad Firdaus bin Farizal. Selaku Ketua Kumpulan bagi Kumpulan 8, kami akan membentangkan tentang tajuk Gadget dan Teknologi Moden ke arah Revolusi 4.0, penilaian antara manfaat dan mudarat dari perspektif pelbagai peradaban. Terlebih dahulu, saya akan memperkenalkan ahli kumpulan saya. Yang pertama, Aisyatul Husna binti Ahmad Tarmizi. Yang kedua, Siti Nur Wardatul Atirah binti Zulkifli. Yang ketiga, Nur Izzah Farhani binti Yusri. Yang keempat, Nur Aisyah Fatinin binti Azhar. Yang kelima, Muhammad Amar bin Yusuf. Yang keenam, Abdullah Azam bin Fazil. Yang ketujuh, Mumtaz Dalila binti Maksah. Yang ke-8, Ulfa Marfitasari binti Muhammad Lufi. Yang ke-9, Nur Najibah binti Muhammad Nasir. Yang ke-10, Ahmad Fawaz Hafi bin Ahmad Fauzi. Yang ke-11, Muhammad Suhail Wajdi bin Muhammad Fadli. Dan saya, Muhammad Firdaus bin Farizal. Dan kita mulakan dengan pengenalan tentang gadget dan teknologi moden ke arah Revolusi 4.0, penilaian antara manfaat dan mudarat dari perspektif pelbagai peradaban. Saya akan membentangkan tentang pengenalan gadget dan teknologi moden ke arah revolusi industri 4.0. Definisi teknologi. Teknologi ialah percatuman alat, ilmu pengetahuan dan budaya kerja yang menjadikan sesebuah organisasi menghasilkan input kepada output. Gadget pula adalah sebuah objek atau alat elektronik kecil yang memiliki fungsi khusus serta dapat menjadikan gaya hidup manusia menjadi lebih mudah dan praktis. Manakala, revolusi industri 4.0 pula adalah merupakan sebuah revolusi digital yang merujuk kepada proses pembangunan teknologi dalam sesebuah industri, khususnya melibatkan sektor pengeluaran dan automasi ke tahap yang lebih pintar dan sistematik. Objektif kajian kami adalah menyentuh 3 perkara, iaitu untuk mengkaji faktor-faktor penggunaan gadget dan teknologi moden ke arah revolusi industri 4.0 dalam masyarakat pelbagai peradaban. Yang kedua, untuk mengenal pasti manfaat gadget dan teknologi moden ke arah revolusi industri 4.0 dari perspektif pelbagai peradaban. Ketiga, untuk mengenal pasti mudarat gadget dan teknologi moden ke arah revolusi industri 4.0 dari perspektif pelbagai peradaban. Secara kesimpulannya, tujuan kajian ini dijalankan adalah untuk mengkaji faktor-faktor penggunaan gadget dan teknologi moden ke arah revolusi industri 4.0 dalam masyarakat pelbagai peradaban. Tujuan yang seterusnya adalah untuk mengenal pasti manfaat gadget dan teknologi moden ke arah revolusi industri 4.0 dari perspektif pelbagai peradaban. Tujuan akhir kajian ini adalah untuk mengenal pasti mudarat gadget dan teknologi moden ke arah revolusi industri 4.0 dari perspektif pelbagai peradaban. Hasil kajian ini telah dijalankan di sekitar daerah Seremban Negeri Sembilan. Skop kajian ini hanya berkaitan dengan faktor-faktor penggunaan gadget dan teknologi, manfaat serta mudarat gadget dan teknologi moden ke arah revolusi industri 4.0 sahaja. Responden yang dipilih tertumpu kepada pelajar universiti berbagai kaum yang berumur 18 hingga 25 tahun sahaja. Kajian ini adalah untuk melihat pandangan masyarakat berbagai kaum berkaitan manfaat dan mudarat gadget dan teknologi moden ke arah revolusi industri 4.0. Kajian literatur. Gadget dan teknologi sebenarnya memberi banyak faedah kepada pelajar berkaitan pembelajaran. Hasil kajian lepas mendapati bahawa penggunaan gadget dan teknologi merupakan medium yang efektif untuk pendidikan. Di samping itu, gadget dan teknologi juga dapat memberi peluang kepada pelajar yang mempunyai masalah pembelajaran untuk belajar. Walau bagaimanapun, gadget juga mendatangkan mudarat jika digunakan tanpa kawalan. Kanak-kanak berisiko mempunyai masalah perkembangan fizikal dan masalah kesihatan. Metodologi kajian. Kaedah yang digunakan dalam kajian ini adalah berdasarkan kajian kuantitatif dan kualitatif. Pengkaji mengumpulkan data melalui rujukan bahan internet, jurnal dan soal selidik. Borang soal selidik melalui Google Form telah diedarkan kepada 160 orang responden yang terdiri daripada pelbagai kaum. Borang ini mengandungi 4 bahagian, iaitu bahagian A, B, C dan D. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Izzah Farhani binti Yusri, nombor matrik 1213466. Saya akan menjelaskan tentang kajian demografi. Kami telah menyediakan 3 soalan pada bahagian A, iaitu jantina, umur dan etnik. Manakala pada bahagian B, kami telah menyediakan 5 soalan beserta jawapan mengenai faktor-faktor penggunaan gadget dan teknologi moden ke arah revolusi industri dalam masyarakat pelbagai peradaban. Seramai 164 responden telah menjawab soal selidik yang telah diedarkan melalui Google Form yang merupakan pelajar-pelajar dari Universiti Sains Islam Malaysia. Bilangan responden bagi pelajar lelaki adalah 41 orang, iaitu peratus bilangan 25%. Manakala bilangan responden bagi pelajar perempuan adalah seramai 123 orang, iaitu peratus bilangan sebanyak 75%. Kajian ini adalah untuk melihat persepsi dan perbezaan dari kedua-dua jantina. Seterusnya, umur responden. Bilangan responden yang berumur 18 hingga 20 tahun adalah seramai 137 orang, iaitu peratus bilangan 84%. Manakala bilangan responden yang berumur 21 hingga 24 tahun adalah sebanyak 18 orang bersamaan dengan peratus bilangan 12%. Bagi responden yang berumur 25 tahun ke atas pula, hanya 6 orang sahaja dan peratus bilangan 4%. Akhir sekali, etnik responden. Terdapat pelbagai etnik yang telah menjawab soal selidik, antaranya Melayu, Cina, India, Sabah dan Sarawak. Majoriti responden yang telah menjawab soal selidik adalah daripada etnik Melayu, iaitu seramai 117 orang. Peratus bilangan 71%. Manakala responden bagi etnik Sabah pula adalah sebanyak 20 orang bersamaan peratus bilangan 21%. Responden bagi etnik Cina dan India pula adalah seramai 6 dan 4 orang, iaitu peratus bilangan 4% dan 2%. Responden yang terendah adalah etnik Sarawak yang hanya 3 orang sahaja dan peratus bilangan 2%.
Faktor penggunaan gadget dan teknologi moden ke arah revolusi industri dalam masyarakat pelbagai peradaban antaranya faktor perindustrian, faktor kesihatan, faktor ekonomi, faktor pendidikan dan faktor media sosial. Sangat setuju yang tertinggi telah diperolehi oleh faktor media sosial sebanyak 23%, manakala faktor paling terendah diperolehi oleh faktor perindustrian kerana dunia hari ini lebih kepada media sosial. Itu, peratus tidak setuju paling tertinggi diperolehi oleh faktor perindustrian sebanyak 67%, manakala peratus paling terendah diperolehi oleh peratus ekonomi kerana ekonomi tidak lazim digunakan dalam penggunaan gadget dan teknologi moden. Faktor dalam penggunaan gadget dan teknologi moden, terdapat satu faktor yang dipersetujui ialah faktor media sosial sebanyak 68%. Hal ini kerana dapat menambahkan ilmu pengetahuan melalui mengakses apa jua maklumat yang tidak pasti. Selain itu, dengan faktor media sosial dapat mengetahui isu-isu terkini yang berlaku. Di samping itu juga, faktor media sosial juga dapat memaparkan berita-berita yang benar tentang keadaan Malaysia pada era ini. Berdasarkan kajian metodologi yang telah kami lakukan melalui platform Google Form, kami telah menyatakan 5 pernyataan. Yang pertama, kadar minimum penggunaan teknologi seperti telefon bimbit adalah 8 jam, sebanyak 6% responden yang sangat setuju. Yang kedua, banyak teknologi baru yang dapat diciptakan oleh masyarakat Malaysia, sebanyak 13%. Pernyataan seterusnya ialah memudahkan komunikasi antara manusia dalam perhubungan jarak jauh dengan peratus yang paling tertinggi bagi sangat setuju, iaitu 30%. Menggunakan aplikasi yang sedia ada untuk memudahkan urusan pembelian atas talian sebanyak 26% dan akhir sekali 25% responden sangat setuju dengan pernyataan bahawa teknologi memudahkan segala urusan pada waktu pandemik seperti pembelajaran dan kerja atas talian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Nur Najibah binti Muhammad Nasir. Nombor metrik 1213467. Pengenalan mubarak gadget dan teknologi. Bab ini membincangkan tentang analisis dapatan kajian berdasarkan soal selidik melalui Google Form berkaitan dengan mubarak-mubarak gadget dan teknologi ke arah revolusi industri 4.0. Terdapat 5 mubarak utama gadget dan teknologi yang dikemukakan oleh pengkaji kepada responden. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mumtaz Dalila binti Matsah, nombor metrik 1213464. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang mudarat gadget. Yang pertama ialah seramai 69 orang responden, iaitu 43%, mengatakan bahawa masalah mental dalam kalangan remaja semakin meningkat adalah keburukan utama gadget. Kajian mendapati bahawa kekerapan menggunakan gadget akan memberi kesan negatif terhadap mental. Hal ini kerana pengguna akan menghadapi masalah seperti kemurungan melampau, iaitu anxiety disorder, perilaku impulsif dan juga mengalami stres yang tinggi. Seterusnya, kebebasan hak bersuara mendapat 51.25% merupakan keburukan gadget. Penyalahgunaan ini akan menyumbang kepada banyak masalah yang besar kepada kelompok di negara ini, seperti keretakan perkauman. Yang ketiga, peluang pekerjaan terhad mendapat sebanyak 65 responden, iaitu 41%. Teknologi revolusi industri 4.0 telah banyak menggantikan kerja-kerja manusia kerana kerja-kerja yang dilakukan mesin lebih cepat dan juga produktif. Hal ini menyebabkan bilangan pengangguran semakin meningkat. Seterusnya, mubarak gadget yang keempat ialah akan mengurangkan perhubungan dan interaksi sosial. Seramai 87 orang responden bersamaan dengan 56% telah memilih sangat setuju, manakala seramai 65 orang responden bersamaan dengan 41% telah memilih setuju. Hal ini membuktikan bahawa masyarakat terlalu leka dan akuat dengan penggunaan gadget yang penuh dengan kemajuan teknologi sehingga mengabaikan individu yang lain walaupun serumah maupun sepejabat. Oleh itu, ibu bapa perlu memainkan peranan yang penting dalam mendidik anak-anak seperti menghadkan penggunaan gadget dan teknologi dalam kehidupan seharian. Hal ini demikian, kurang berinteraksi sesama masyarakat merupakan salah satu daripada kemudaratan gadget dan teknologi. Mudah untuk mendapat penyakit rambut kerana terdedah kepada sinaran elektromagnet. Kesihatan mata perlulah dijaga kerana mata adalah anugerah yang sangat berharga. Tanpa mata, manusia tidak akan dapat melihat bulan dan matahari. Kajian mendapati tidak ramai kanak-kanak pada masa dahulu yang memakai kacamata. Ini disebabkan oleh mereka tidak terdedah kepada gadget dan sinaran elektromagnet yang berlebihan pada jarak yang dekat kerana mereka lebih menghabiskan masa mereka di luar rumah. Penggunaan gadget yang terlampau lama boleh membuatkan kesihatan manusia terjejas. Hal ini kerana kita tak taksub dengan gadget sehingga lupa untuk makan atau malas untuk keluar bersukan. Justru, badan kita tidak banyak bergerak dan melakukan aktiviti luar seperti beriadah dan mengeluarkan peluh. Selain itu, mata kita akan terdedah dengan cahaya dan terpancar dari skrin yang kita gunakan tersebut. Gangguan tidur juga adalah salah satu daripada punca kesihatan terjejas yang disebabkan oleh gadget. Oleh itu, sebagai pengguna, kita hendaklah sentiasa peka supaya tidak terlalu lama menghadap gadget. Yang paling penting, kita sendiri perlulah menghadkan masa penggunaan gadget seharian kita. Kesimpulannya, kebanyakan pakar bersetuju bahawa penggunaan teknologi secara sederhana adalah penting untuk semua peringkat umur dan kita sendiri mesti mengawasi tabiat penggunaan seharian kita. Selain itu, melibatkan diri dengan aktiviti luar dan aktiviti keluarga. Tetapkan had kepada diri anda seperti penetapan penutup telefon pada waktu tidur atau mengecas telefon semalaman di dalam bilik.
Oleh itu, semua pihak harus mengawal penggunaan gadget untuk menjamin kesihatan diri dan masyarakat dan negara. Sekian, terima kasih. Pendahuluan. Bab 5 ini merupakan bab yang terakhir untuk kajian mengenai faktor-faktor penggunaan gadget dan teknologi moden ke arah revolusi industri 4.0 dari perspektif pelbagai peradaban di Malaysia. Pengkaji akan menggolongkan secara ringkas apa yang dibincangkan dalam bab sebelum ini. Dalam bab ini juga, pengkaji akan mengemukakan beberapa cadangan mengatasi penyalahgunaan gadget dan teknologi moden ke arah revolusi industri 4.0 dalam masyarakat pelbagai peradaban. Rumusan kajian ini adalah mengenai penggunaan gadget dan teknologi moden ke arah revolusi industri 4.0. Selepas membuat analisa daripada hasil analisis soal sedik, pengkaji telah memperoleh seramai 164 yang diedarkan melalui Google Form dan keseluruhan responden dianggarkan daripada umur 18 sehingga 25 tahun dan ke atas. Hasil yang diperolehi daripada soal sedik mendapati banyak responden yang memilih untuk bersetuju bahawa faktor media sosial menjadi penyebab utama penggunaan gadget dan teknologi dalam masyarakat. Dengan ini, pengkaji telah melihat bahawa kebanyakan responden memberi pelbagai pendapat mengenai faktor ekonomi sama ada bersetuju dan atau sebaliknya. Selain itu, hasil daripada soal selidik pengkaji turut memberi pilihan cadangan tentang manfaat gadget dan teknologi moden ke arah revolusi industri 4.0 dari perspektif berbagai peradaban. Dengan ini, para responden turut memberikan jawapan mereka masing-masing. Kebanyakan diperoleh dengan keputusan setuju. Ini telah menunjukkan responden memahami mengenai kajian penggunaan gadget teknologi moden ke arah revolusi industri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 5.3 iaitu cadangan. Pengkaji ingin mengemukakan beberapa cadangan yang boleh dilakukan oleh pihak-pihak tertentu bagi mengindahkan penyalahgunaan gadget dan teknologi moden ke arah revolusi industri dalam masyarakat berbagai peradaban. Cadangan yang pertama ialah ibu bapa perlu memberikan perhatian dan kasih sayang yang secukupnya kepada anak-anak. Ibu bapa perlulah memberikan kasih sayang dan perhatian yang secukupnya kepada anak-anak supaya perbuatan yang dilakukan oleh mereka adalah tidak berpunca daripada kurangnya kasih sayang ibu bapa itu sendiri. Hal ini bertujuan supaya mereka berasa dihargai dan disayangi oleh kedua ibu bapanya. Cadangan yang kedua ialah Suruhanjaya dan Multimedia Malaysia SKMM juga perlu menyiasat dan mengambil tindakan pemerkosaan dengan kerjasama pihak berkuasa. Pihak polis boleh menahan individu yang menyebarkan berita palsu. Pengguna media sosial perlu bersedia berhadapan dengan tindakan undang-undang sekiranya memuat naik sesuatu komen atau bahan yang menyalahi undang-undang. Cadangan yang terakhir ialah individu itu hendaklah bijak dalam memilih rakan. Soal pemilihan rakan adalah amat penting kerana mereka lah orang yang sentiasa bersama dengan kita dalam jangka masa lama yang boleh mempengaruhi untuk membuat perkara yang baik ataupun buruk. Sekian, terima kasih. Penutup. Kesimpulannya, penyalahgunaan gadget dan teknologi moden adalah perkara yang amat merisaukan kerana ia merupakan perbuatan yang memberi kesan yang begitu besar, terutamanya impak negatif kepada masyarakat dan negara. Masyarakat perlu diberi kesedaran terutamanya mengenai isu ini kerana pelbagai kesan yang akan berlaku antaranya kesan kepada moral, agama maupun dari segi amalan perubatan. Oleh itu, pengkaji berharap kajian ini akan memberi kesan yang baik terhadap masyarakat, agama dan negara.